sekejap sebab Parlimen sedang bersidang, saudara. Dan hari ini, saudara, saya cukup terkesanlah perasaan saya. Malu, saudara, bila saya tekan saja channel CNA. Itu laporan ini, channel ini, stesen TV ini berpusat di Singapura. Bila ia melaporkan gambaran kekecohan yang tercetus semasa sidang Parlimen sama ada hari pertama dan hari ini. Malu kita, saudara. Malu. Bagaimana jendela dunia melihat persidangan Parlimen kita ni. Ya Tuhan, kecoh. Jadi malahan menurut laporan sebut, dia kata speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun juga dikatakan hilang sabarnya untuk berbicara secara kasar dengan ahli-ahli Parlimen yang lainnya. Saudara, dalam keadaan begini memalukan lah. Ini jangan lupa, saudara, hari ini dunia tanpa sepadan. Apa saja persidangan di Parlimen memang semua orang nak tengok. Sebab terutama lagi pelabur-pelabur luar, dia nak tengok dah stable ke, dah selesai ke masalah politik di negara kita ini. Tapi nampak gayanya bila laporan itu tersiar di CNA, gambaran begitu buruk. Sekarang ni segala-gala di hujung jari, saya tak tahulah. Malahan siang tadi pun tercetus lagi permalahan antara ahli Parlimen daripada Pasir Salak, Datuk Seri Tajudin, dengan ahli Parlimen daripada Jelutong, Ryan. Kecoh lah. Terutama lagi berhubung dengan waktu pembentangan Akta Gangguan Seksual. Dunia nak tengok apa jadi di Parlimen kita. Jadi bila tengok gambaran begitu, mendengar kata-kata yang tak sepatutnya, unparliamentarians. Jadi keadaan begitulah, saudara. Tak tahulah sampai bila lah Parlimen kita ni nak tenang agar wakil rakyatnya membicarakan soal rakyat. Saya selalu katakan, Parlimen itu bukan untuk anda memperlihatkan kebobrokan, bukan untuk melihatkan kesombongan, bukan untuk memperlihatkan bahawa anda tega sebagai seorang yang kaki gaduh. Parlimen tempat anda berhujah untuk demi lestari kepentingan rakyat. Tapi ini tidak dilakukan oleh mereka, saudara. Itu gambarannya. Malahan waktu Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Menteri Dalam Negeri mengemukakan usul untuk memasukkan semula akta SOSMA yang telah pun ditolak. SOSMA ini ditolak 4 bulan ke 3 bulan dulu. Tapi kali ini, inilah pertama kali dalam sejarah, belum pernah berlaku sesuatu usul yang telah ditolak oleh Parlimen dimasukkan semula. Tak pernah berlaku pun, saudara. Ini kacau lagi lah. Apa yang berlaku di Parlimen hari ini tadi, memang benda tak pernah berlaku. Kerana di bawah perkara 136 Peraturan Mesyuarat Dewan Parlimen, sesuatu usul yang telah pun ditolak. Dan tahun inilah pertama kali dalam sejarah negara kita Parlimen menolak usul. Itu usul yang dibentangkan oleh kerajaan SOSMA itu hari. Bila usul itu kalah, tak pernah berlaku pun dalam keadaan begitu. Hari ini tadi, petang tadi, sebelum maghrib, dibawa lagi usul tersebut untuk diputuskan supaya diterima. Saya katakan inilah keadaannya. Jadi orang melihat bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang bagi saya lah belum sesuai. Kalau nak bawa balik pun biarlah kerajaan yang akan datang. Tapi masih lagi Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah membawa semula untuk membentangkan usul pindaan SOSMA ini. Jadi berkelang kabutlah Parlimen tadi antara penyokong-penyokong pembangkang dan penyokong kerajaan. Jadi keluarlah perkataan macam perbalahan antara Tajudin, antara Ryan. Saya melihat lagi ni, saya tengok yang agak sopan berbicara secara tenang dan tenteram adalah Robin Singh Diu, anak Kapal Singh. Dia tak macam bapak dia. Bila dia berbicara tu nampak gayanya memang dia bercakap tentang fakta, tidak merapu lah. Tapi nak buat macam mana, saya itulah gambarannya Parlimen kita yang saya lihat agak kebejatan lah. Dan selepas dia adakan pengundian, saya tengok tadi bila mengundi saja azan pun berbunyi daripada telefon saya, daripada corong TV, azan maghrib saya, maka usul kerajaan menang 85. Cuma saya terfikir tadi, kalau 105 banding 85, apakah itu sahaja undian untuk kerajaan keluarga Malaysia? Kalau itu 105 tak cukup keabsahan tu, legitimacy itu masih dipersoalkan. Betul lah, kerana ramai tak datang dan sebagainya. Sama ada keputusan itu dibuat
dalam apa ini waktu keputusan undian belah bagi itu tidak membayangkan bahawa kerajaan pimpinan yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tidaklah begitu solid, kukuh sokongannya. Sebab itu saya kata kalaulah dibawa usul undi kepercayaan untuk mendapat keabsahan daripada ahli-ahli parlimen, saya kata sukar. Itu cara terbaik. Itu yang saya katakan. Yang terbaik adalah kita mintalah agar disegerakan pilihan raya umum ini saudara. Itu bab di parlimen. Yang lain kita kena banyak lagi isu-isu lain. Dah kena ganggu begini, tak apalah saudara. Saya harap saudara sabar. Saya akan cuba. Mungkin lewat, mungkin panjang urusan saya pada hari ini saudara. Mungkin saya akan cuba berbicara selaju mungkin. Sebab saya tengok ada satu tulisan daripada Tan Sri Syarif Samad. Beliau orang lama. Ini otai, politician. Beliau pernah menjadi siswa politik dan menjadi menteri, ahli parlimen Johor Bahru dan sebagainya. Tan Sri Syarif dia menyatakan tentang persoalan isu Sulu. Dia kata tindakan menteri luar yang katanya nak menghantar surat dan sebagainya berhubung dengan isu waris Sultan Sulu, berasaskan perjanjian perdagangan antara Sultan Sulu dengan peniaga-peniaga barat pada tahun 1893 adalah dialulukan. Cuma malangnya, kata Tan Sri Syarif Samad, menteri luar kita ni pun pernah berada dalam jemaah Menteri Tun Dr. Mahathir yang tidak pernah sama sekali membincangkan isu itu. Itu isu kedaulatan negara kita. Jadi kalau boleh, dia kata, sambil membuat nota diplomatik itu, bolehlah juga adakan kertas putih mengenai isu ini. Kerana ia perlu tak perlulah diadakan audit forensik dan sebagainya. Saya melihat kenyataan Tan Sri Syarif itu ada kebenarannya. Kerana rakyat pun nak tahu juga berhubung dengan masalah tuntutan waris Sulu ini menyentuh soal kedaulatan negara kita. Diorang ganggu lagi lah saudara. Ini Instagram, saya bersimpati dengan teman-teman di Instagram. Dan katanya lagi dua orang ahli parlimen merangkap dua orang ahli parlimen nampak gadanya merangkap timbalan menteri Kerajaan Pakatan Harapan. Mereka rupanya tidak tahu bahawa Tommy Thomas telah pun menghantar surat yang dianggap sebagai surat luar biasa ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Jadi menurut ahli parlimen warisan, mereka mendakwa tidak mengetahui surat yang dihantar oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Itulah menjadi punca dan sebagainya kekuatan mereka menjadi bukti bahawa negara kita ini terhutang dengan waris Sultan Sulu. Jadi Tommy Thomas katanya menghantar surat kepada Peguam Sulu pada 19 September 2019 sewaktu menjadi Peguam Negara ketika era pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, dan itu telah memberikan implikasi yang besar kepada negara. Dan ia juga dikaitkan dengan rampasan dua aset Petronas yang berlaku di Luxembourg baru-baru ini. Jadi dua warisan tersebut itu Datuk Aziz Jaman daripada Sepanggar dan juga Yang Berhormat Puan Isna Raishah Munirah iaitu daripada Kota Belud. Mereka tidak tahu berhubung surat tersebut dan mempersoalkan sama ada ia mendapat kebenaran kabinet semasa surat itu dihantar kepada kerajaan ni katakan waris Sultan Sulu itu. Dia ganggu lagi saya. Jadi menurut mereka mempersoalkan tindakan Tommy Thomas menghantar surat begitu kerana mereka tak tahu. Itu gambarannya saudara.